Sejarah Ramly Burger. Di Malaysia, jika menyebut Ramly Burger, pasti ramai yang tahu tidak kira umur sama ada muda atau tua. Ramly Burger adalah salah satu jenama burger yang popular di Malaysia. Ia banyak dijual di gerai atau stall burger di kawasan taman perumahan, bandar dan juga di kampung. Ramly Burger telah diasaskan oleh Datuk Haji Ramly bin Mokni, anak kepada petani dan berasal dari Parit Buntar, Perak. Beliau merupakan anak ke-8 daripada 16 orang adik-beradik. Kehidupannya susah di kampung telah mendorong beliau bersama salah seorang abangnya untuk berhijrah ke Sekinchan, Selangor dan bekerja sebagai seorang buruh. Kemudian, beliau mendapat pekerjaan sebagai pemotong daging di Kuala Lumpur. Sejak kecil lagi, beliau telah bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Namun begitu, cita-cita beliau tidak dapat diteruskan kerana kedua ibu bapanya tidak mampu untuk menanggung pengajiannya. Beliau akhirnya mengambil keputusan untuk memulakan perniagaan dalam bidang pemprosesan daging. Perniagaan ini pada mulanya dijalankan secara kecil-kecilan di rumah beliau sendiri di flat Jalan Haji Hussein, Kampung Baru, bersama isterinya Datin Syala Abdul Manap setelah setahun mendirikan rumah tangga. Beliau bijak mengambil peluang untuk memulakan perniagaan kerana ketika itu pada tahun 1978, negara sedang kecoh dengan isu halal haram berkenaan daging burger yang diproses untuk kebanyakan pasar raya. Ketika itu, sebahagian besar perniagaan daging burger adalah milik orang bukan Islam yang statusnya diragui. Beliau bersama isterinya berjaya menghasilkan kepingan burger daging sendiri dengan hanya berbekalkan RM2,000 tanpa sebarang mesin maupun peralatan untuk membuat daging burger. Beliau kemudiannya membuka gerai burger dan menjual daging burger siap dan mentah di Kampung Baru, Chowkit dan Jalan Raja Laut. Perniagaan beliau pada mulanya kurang mendapat sambutan kerana ketika itu masyarakat Malaysia tidak gemar akan burger. Disebabkan kesabaran dan sifat tidak mudah putus asa beliau akhirnya berjaya meningkatkan jualan burger daripada 200 keping sehingga 2,000 ke 3,000 keping sehari. Mereka kemudian membuka sebuah syarikat pada tahun 1980. Mereka kemudian berjaya membuka kilang di Bandar Tun Razak setelah 4 tahun beroperasi dan dapat menghasilkan 10,000 keping burger mentah sehari secara anggaran. Terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh mereka. Antaranya termasuklah permohonan pinjaman ditolak oleh Majlis Amanah Rakyat MARA dan beberapa buah bank yang tidak yakin dengan produk mereka dengan alasan rakyat Malaysia tidak gemar akan burger. Usaha untuk memajukan perniagaan beliau berjaya apabila Bank Pembangunan dan Bank Malaysia Berhad bersetuju untuk meluluskan permohonan pinjaman. Bukan itu sahaja, syarikat beliau juga pernah menghadapi fitnah di mana burger keluaran syarikatnya tidak halal sehingga beliau terpaksa membuat laporan polis. Beliau mendakwa bahawa isu ini adalah satu fitnah untuk mensabotaj syarikatnya yang 100% dimiliki oleh keluarga beliau yang beragama Islam dengan hampir 1,000 kaki tangan yang kesemuanya juga beragama Islam. Selain itu, syarikatnya amat menitik beratkan soal halal haram dan mempunyai jawatan kuasa halal untuk memastikan status halal produk sebelum dikeluarkan di pasaran. Selain isu DNA babi, syarikatnya juga menghadapi isu dituduh bertukar tangan dengan syarikat Bukan Bumi Putra. Namun, perkara itu telah dinafikan oleh pengurus kanan pemasaran Ramly Mokni Sendirian Berhad, Siti Hayu Ramly. Siti Hayu yang juga anak kepada Haji Ramly menyatakan bahawa pegangan syarikat itu tidak pernah dijual kepada mana-mana pihak dan masih kekal di tangan pengasasnya iaitu Haji Ramly bin Mokni. Kini, syarikat beliau telah berkembang dari semasa ke semasa. Terdapat pelbagai anak syarikatnya termasuklah Ramly Food Processing Sendirian Berhad, Ramly Mokni Marketing Sendirian Berhad, Ramly Supermart Sendirian Berhad dan banyak lagi. Syarikat beliau juga telah menerima pelbagai anugerah pengiktirafan oleh Bank Pembangunan atas kecemerlangan dan prestasi baik. Kejayaan beliau adalah disebabkan prinsip kejujuran yang diamalkan. Beliau sentiasa menitik beratkan mutu produk yang dihasilkan. Segala rungutan dan ketidakpuasan hati diperbaiki dan dilayan dengan baik. Hasil kerja keras beliau selama hampir 30 tahun telah melayakkan beliau dianugerahkan pingat kebesaran yang membawa gelaran Datuk pada Disember 2009
daripada Sultan Selangor pada Hari Keputeraan Baginda dan beberapa kali dinobatkan anugerah usahawan terbaik.